Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amira Shasha dalam 15 minit MMTV edisi 22 Disember 2022. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB mengumumkan agihan pendapatan RM3.35 seunit dan bonus RM1.25 seunit kepada pemegang unit Amanah Saham Bumi Putra ASB bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2022. Selain itu, ASNB turut mengumumkan bonus tambahan sebanyak 50 sen seunit untuk 30,000 unit pertama yang dipegang oleh setiap pemegang unit. Jumlah keseluruhan pengagihan pendapatan sebanyak RM8.9 bilion ini akan memanfaatkan 10.6 juta ringgit pemegang unit ASB. Pada 2021, pengagihan pendapatan ASB adalah 5 sen seunit, merangkumi agihan pendapatan sebanyak RM4.25 seunit dan bonus sebanyak 75 sen seunit. Sebarang pelantikan orang politik untuk memegang jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC mestilah berdasarkan kelayakan selain mematuhi syarat-syarat tertentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau tidak pernah menyatakan golongan berkenaan tidak boleh terlibat dalam pengurusan GLC. Tetapi mereka yang dilantik itu mesti terikat dengan syarat yang ditetapkan selain ada kelayakan dalam bidang berkenaan. Beliau dalam sidang akhbar selepas mempengerusikan mesyuarat Kabinet di Pejabat Perdana Menteri semalam memberitahu wujud kemungkinan beberapa tokoh politik atau ahli parlimen yang akan ditugaskan dalam GLC. Bagaimanapun, kerajaan akan menetapkan keupayaan profesional dan prestasi selain pematuhan kepada peraturan tata kelola yang ditetapkan. 4 lagi mayat mangsa tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR pagi tadi. Penemuan terbaru itu menjadikan keseluruhan 30 mayat mangsa ditemukan sehingga kini sejak tragedi berlaku awal pagi Jumaat lalu dengan 3 lagi masih hilang. Berdasarkan maklumat, 4 mayat itu membabitkan 2 orang kanak-kanak serta 2 orang dewasa termasuk seorang wanita ditemukan dalam satu kemah di Sektor C Riverside pada kedalaman 7 meter. Semua mayat yang belum dikenal pasti identiti itu ditemukan lengkap berpakaian namun keadaannya sudah mula mereput. Banjir kilat dijangka melanda 6 negeri iaitu Johor, Pahang, Perak, Selangor, Terengganu dan Sabah dalam tempoh 24 jam jika berlaku hujan lebat atau ribut petir yang signifikan. Menerusi laporan Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara PRABN, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, kawasan terlibat di Johor ialah Kota Tinggi, sekitar Sedili Kecil dan Ulu Sungai Sedili Besar, Muar serta Mersing. Selain itu, 3 daerah di Pahang seperti Kuantan, sekitar Bandar Kuantan, Hulu Kuantan, Kuala Kuantan, Pulau Manis dan Sungai Karang, Maran serta Pekan berisiko dilanda banjir kilat. Sementara itu, di Perak, 2 daerah dan kawasan sekitar yang dijangka terjejas adalah Bagan Datuk, Pekan Simpang 4 dan Hilir Perak, Durian Sebatang, manakala di Selangor membabitkan Klang. Dalam pada itu, jumlah keseluruhan mangsa banjir di 5 negeri mencatatkan penurunan kepada 66,197 orang melibatkan 18,903 keluarga setakat jam 6 pagi Khamis berbanding 72,510 orang pada Rabu. Seorang bapa kepada 5 anak dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Alor Star hari ini atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun 2 minggu lalu. Tertuduh yang berusia 56 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Jane Sharmila Jesudason.
Dalam pertuduhan dihadapinya, dia didakwa dengan maksud seksual memegang dada kanak-kanak berkenaan yang difahamkan memiliki hubungan persaudaraan dengannya. Sehubungan itu, lelaki berkenaan didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan disebat. Mahkamah menetapkan tarikh sebutan semula kes pada 19 Januari depan. Penceramah selebriti PU Azman hari ini didakwa dengan pertuduhan baharu atas kesalahan seksual di Mahkamah Seksyen Shah Alam sekaligus menjadikan 12 pertuduhan dihadapinya. Bagaimanapun, tertuduh atau nama sebenarnya Azman Shah alias 41 tahun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Rashihah Ghazali selepas dua pertuduhan itu dibacakan. Bagi pertuduhan terbaru itu, PU Azman didakwa melakukan amang seksual terhadap seorang remaja lelaki berusia 17 tahun dalam sebuah bilik inap desa di Jalan Kebun antara pukul 12.30 malam dan 5.30 pagi pada September 2017. Kesalahan tersebut disabitkan di bawah Seksyen 14(A) dan 14(D) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 yang masing-masing memperuntukkan penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan. Mahkamah menetapkan sebutan semula dua kes terbaru itu pada 30 Januari depan. Beralih ke berita dunia. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC akhirnya menerima pakai resolusi pertamanya mengenai Myanmar dalam tempoh 70 tahun untuk menuntut keganasan dihentikan dan menggesa junta tentera membebaskan semua tahanan politik, termasuk pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi. Myanmar yang berada dalam krisis sejak tentera mengambil alih kuasa daripada kerajaan pemimpin Suu Kyi bertindak balas terhadap protes dan perbezaan pendapat pro-demokrasi dan dengan kekerasan yang melampau. Duta Besar Britain ke PBB, Barbara Woodward berkata, mereka sudah menghantar mesej tegas kepada tentera dan menjangkakan resolusi itu akan dilaksanakan sepenuhnya. Tambahnya, mereka turut akan mencari kemajuan selaras dengan hak, kehendak dan kepentingan rakyat Myanmar. Ekoran penularan COVID-19 di China kini, Amerika Syarikat AS menawarkan bantuan vaksin kepada republik itu bagi mengatasi kes yang semakin melonjak kini. Bagaimanapun, tawaran itu tidak disambut baik China memandangkan Beijing telah melabur dengan banyak dalam urusan pembangunan vaksin COVID-19 termasuk penghantaran vaksin buatan sendiri ke seluruh dunia. Bulan lalu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan vaksin Sinopharm China mempunyai kadar keberkesanan 79% terhadap gejala dan kemasukan ke hospital selepas 2 dos berbanding sekitar 95% untuk Moderna dan Pfizer buatan AS. Sementara itu, Jabatan Negara AS, Ned Price berkata, adalah penting bagi semua negara memberi tumpuan terhadap program vaksinasi penduduk selain menyediakan ujian saringan dan rawatan agar mudah didapati. Kerajaan menanggung hutang sebanyak 1.78 trilion ringgit dengan defisit 5.8%. Ekoran jumlah perbelanjaan kerajaan masih melebihi pendapatan. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, sejumlah besar hutang yang ditanggung ketika ini adalah daripada institusi dalam negara dan hanya berhutang 3% dengan institusi di luar negara. Tambah beliau lagi, defisit yang dicatatkan adalah kerana bantuan yang disalurkan kepada rakyat seperti subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG sebanyak 18.6 bilion ringgit, 500 juta ringgit untuk minyak masak selain bantuan wang tunai kepada rakyat. Sehubungan itu, kerajaan membuat keputusan untuk menaikkan kadar paras hutang daripada 55% kepada 60%
dan mencapai 65% bagi tempoh semasa. Pada masa sama, kerajaan terus berusaha untuk mengurangkan defisit 5.8% yang dicatatkan ketika ini. Malaysia Airlines dan Saudi Airlines Saudia memeterai perjanjian perkongsian kod yang menawarkan lebih banyak destinasi kepada penumpang. Dalam satu kenyataan, kod penerbangan MH Malaysia Airlines akan ditambah pada beberapa penerbangan Saudia dengan pelepasan dari Kuala Lumpur ke Jeddah dan Riyadh serta penerbangan antara bandar raya iaitu Madinah dan Kahirah. Sementara itu, kod penerbangan SV Saudia akan ditambahkan pada penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke beberapa lokasi termasuk Sydney, Melbourne, Adelaide dan Pulau Pinang. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airlines, Kapten Izham Ismail berkata, perkongsian itu akan mengukuhkan kehadiran Malaysia Airlines di Arab Saudi dan membina hubungan kukuh antara kedua-dua syarikat penerbangan berkenaan. Beralih ke berita sukan, jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang dalam landasan terbaik untuk memulakan misi pemburuan pingat emas Sukan Olimpik 2023. Naib Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Dato' Amarjit Singh menjelaskan Azizul masih mempunyai semangat dan sentuhan juara biarpun sebelum ini terpaksa berehat panjang kerana menghadapi masalah jantung. Tambahnya, Azizul juga mempamerkan aksi membanggakan minggu lalu apabila berjaya meraih pingat emas dalam acara pecut dan kirin pada edisi ke-125 Australia Wheel Race di Melbourne. Justru, kalender padat Azizul akan bermula Februari depan di kejohanan Piala Negara-Negara membabitkan 3 lokasi berlainan iaitu di Jakarta, Mesir dan Kanada. Disusuli kejohanan trek Asia dinilai pada Jun. Kemudiannya kejohanan dunia di Glasgow pada Ogos depan. Malaysia memulakan langkah kanan selepas menewaskan Myanmar 1-0 pada aksi pembukaan Kumpulan B saingan Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2022 semalam. Perlawanan yang bertempat di Stadium Tuna itu kekal dengan kedudukan tanpa jaringan sehingga rehat separuh masa pertama. Namun, kepantasan Litak dan Muhammad Safawi berjaya membuat hantaran bola yang baik kepada Muhammad Faisal sekaligus menghadiahkan jaringan gol tunggal pasukan negara pada minit ke-52. Myanmar yang tidak berputus asa hampir menyamakan kedudukan apabila Kiao Min Oh melepaskan rembatan dari jarak jauh namun ditepis Ahmad Shihan. Pasukan negara akan meneruskan aksi-aksi lain termasuk menentang Laos di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 23 Disember 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian sahaja daripada saya Amira Shasha dan jumpa lagi.